lives paycheck by paycheck with little knowledge where the money goes. We have heard various concepts when it comes to our financial management, such as saving plans, investments, starting our own business, and even ways to start earning residual income. But how many of us have actually gone through even trying to do something? Do we really have the knowledge and skills? More importantly, do we have the financial intelligence that will enable us to achieve the life we desire? That is exactly what the Financial Overhaul Program will do for you. How? Once you have completed all 6 power sessions, namely learn the game, mind your own business financially, clear your debts, taking control of your cash flow, stocks and forex investments, know the difference in risk and risky and how to do it. Property investments, decide what kind of investor you want to be. Business mentorship to build your businesses. Personal growth by paying it forward. You will be able to head towards a life that you deserve. You know you need to manage your finance better, but only can do so much. With Financial Overhaul Program, you have the tools and guidance necessary to get you out of the rat race. In short, you will be able to get a better financial standing once you have had your financial overhaul completed. Sign up for the Financial Overhaul Program and start gearing towards living a life of your dreams. Your Financial Overhaul Program, your wealth mechanic. Welcome to Financial Overhaul Program. Many of us going through our daily lives paycheck by paycheck with little knowledge where the money goes. We have heard various concepts when it comes to our financial management, such as saving plans, investments, starting our own business, and even ways to start earning residual income. But how many of us have actually gone through even trying to do something? Do we really have the knowledge and skills? More importantly, do we have the financial intelligence that will enable us to achieve the life we desire? That is exactly what the Financial Overhaul Program will do for you. How? Once you have completed all 6 power sessions, namely learn the game, mind your own business financially, clear your debts, taking control of your cash flow, stocks and forex investments, know the difference in risk and risky and how to do it. Property investments, decide what kind of investor you want to be. Business mentorship to build your businesses. Personal growth by paying it forward. You will be able to head towards a life that you deserve. You know you need to manage your finance better, but only can do so much. With Financial Overhaul Program, you have the tools and guidance necessary to get you out of the rat race. In short, you will be able to get a better financial standing once you have had your financial overhaul completed. Sign up for the Financial Overhaul Program and start gearing towards living a life of your dreams. Your Financial Overhaul Program, your wealth mechanic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best kepada anda semua. Alright, mungkin hari ini saya punya suara perlahan sikit. Sebab apa perlahan? Sebab anak aku kat depan dia tengah buat home study. Jadi dia tengah berbual dengan dia punya cikgu tu dekat depan depannya table. Jadi aku tak nak bising-bising, nanti dia kesian pula kan. Tapi apa-apa pun, insyaAllah sampai tak my voice pada anda. Kalau sampai, cakap sampai. Dan saya juga memang slow sikit hari ni sebab kita tak nak kacau. Sampai mungkin dalam 20 minit lagi dia akan sebab homeschooling. Sebab sekarang ni dia terpaksa belajar daripada rumah kan, sebab tak boleh pergi sekolah sampai Jun 2. Lepas tu dia boleh dah pergi sekolah, right? Itu pun ada hari-hari yang tak boleh pergi. Seminggu pergi, seminggu tak pergi.
So itulah yang berlaku dekat Singapura. Apapun apa khabar semua, semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alright, terima kasih kepada Mazli Harun. Alright, dia yang first kali ni datang, jadi saya nak bagi dia satu mungkin bunga-bunga. Macam tu, sebab kalau tepuk-tepuk kesian pula nanti anak aku kat depan tu. Apa-apa pun itu tidak akan menjadikan kita lemah daripada melakukan apa yang kita lakukan. Alright, ini juga adalah peluang kita belajar something yang lain. Bila ada like benda-benda lain yang perlu kita beri perhatian, apa dan bagaimana kita kena nak masih lagi menjalankan apa yang kita jalankan tanpa mengganggu mereka ataupun mengganggu diri kita. Tu dia, right? So ni dia, siapa ni, Afiza binti Adnan. Sampai, right, dia cakap sampai. Oh, nampaknya suara saya sampai. Alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. Jadi teruskan, Alhamdulillah. Saya tengok ada beberapa orang je, tapi dia punya love dah macam lebih daripada like. Itu yang aku suka. Itu benda yang paling aku minat ni. Aku ni minat bila orang love aku. Love macam banyak. Alright, seperti biasa kita mulakan dengan istighfar. Istighfar ni adalah satu permulaan baik dalam segala-gala yang kita lakukan. Istighfar ni dia mempunyai satu power yang luar biasa. Alright, jadi kita beristighfar, tapi tak sambil kita beristighfar tu kita share lah kan benda ni dengan orang lain. Hari ni Abang Abu ada benda yang tak tahu apa Abang Abu nak cerita hari ni. Betul, serius. Aku memang biasanya aku takkan buat persediaan apa-apa. Aku rasa dalam bila kita berbual-bual nanti, daripada mungkin soalan kau ke alih-alih tertimbul benda yang aku nak sampaikan, aku sampaikan. Alright, tapi pastinya mesti ada kaitan dengan dunia dan akhirat, insya-Allah. Alright, sebab itulah niat Abang Abu buat program ni, iaitu ilmu wang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita belajar kita boleh aplikasikan kat dunia dan kita juga mendapat manfaat kat akhirat. Wah, itu paling best. Kalau kita boleh buat dua benda ni memang best. Kita buat ni untuk dunia tapi kita dapat manfaat dekat akhirat. Fuyo, luar biasa babe. Luar biasa sangat benda tu, insya-Allah, right? Jadi Abang Abu hari ini berada di depan anda untuk berkongsi banyak benda. Dan apa khabar anda semua di sana? Tak kisah anda ni berada di mana. Boleh tak bagi yang sedang melihat ataupun menonton, kita ada lebih kurang 18,000 orang sedang melihat hari ini. Jadi saya nak tahu dari mana 18,000 orang ni? Dekat mana? Awak ni duduk mana? Awak ni area mana? Singapura ke, KL ke, Johor ke, mana? Boleh tak yang tengok ni, boleh tak just type awak ni daripada mana? Just saya nak macam tahu je. Awak ni daripada negeri mana? Kan? Boleh tak awak macam type awak ni dekat mana? Macam siapa ni? Izri Sis. Sis ni daripada mana? Alright, Ajim Nasirullah kan. Salam Ajim Nasirullah kan, mestilah aku tahu kau daripada mana ni. Kau daripada Bukit Indah. Aku tahu kau daripada Bukit Indah kan. Aku tahu. Alright, yang lain daripada mana anda? Anda ni daripada mana? Saya nak just tahu saja, daripada Johor ke, daripada Kelantan ke, daripada Melaka ke, di mana anda? Jadi kita nak mana tu? Semalam Ganu, okey, alright. Nasibah Abdul Rahman daripada Kuala Lumpur. Mazli, oh Ganu, right. Ni orang Ganu, orang Ganu, right. Ganu ni Mazli orang Kuala Lumpur. Fiza daripada Shah Alam, alright, daripada Shah Alam. Yang mana? Lain tu mana? Mana ni? Alhamdulillah dia Singapura. Ni daripada Singapura, alright. Ini daripada Singapura. Aku tahu akak ini daripada Singapura. Mazli ni memang everyday dia ada. Nasibah daripada orang Terengganu, Nganu dia kena cakap ada belakang, kena ada G, Makang Minong, dia macam tu jangan marah tau. Aku just like, sebab aku pergi Terengganu, memang kena cakap macam tu baru dia faham. Kalau aku cakap bahasa Johor ke bahasa lain aku tak faham. Itu je ke? Tak ada orang lain? Aku tengok macam ada 20,000 orang, takkan dah 5 orang je. Yang lain daripada mana? Daripada langit. Ui, kalau daripada langit memang best gila babe. Aku punya benda ni orang langit tengok. Fuyo, dahsyat. Alright. Jadi kita hari ni ceria. Hari ke berapa ni? Kulim Kedah. Saya memang pernah pergi Kulim. Saya pergi Sungai Petani, Kulim kan, dekat-dekat lah tu kan. Kota Baru, Hilmis. Oh ni adik-adik aku, Kota Baru, Kelantan, orang Kelantan. Set kita jangan pecah. Tu orang Kelantan tu. Dulu aku pergi Kelantan, first time aku buat talk dekat Kelantan. Aku pergi dengan Fizu Omar tu kan. Aku pergi, so Fizo cakap dengan aku, Abang Abu kalau nak orang Kelantan suka Abang Abu buat satu je. Apa dia? Abang Abu bila pergi je depan stage, Abang Abu cakap macam set kita jangan pecah. Macam tu. Jadi memang aku buat benda tu. Bila aku buat benda tu, orang Kelantan suka. Jadi aku rasa Hilmi mesti suka dengan benda ni.
Alright, lain daripada mana? Daripada mana? Just untuk permulaan, saya nak just tahu je daripada mana. Sebab saya belum ada benda yang saya nak, macam apa yang aku nak kongsikan hari ni, macam saya tak tahu. Saya belum dapat apa-apa signal untuk saya nak macam cerita pasal apa. Itu kendian, dia akan datang InsyaAllah dalam 9.30 tu dia akan datang dengan sendiri. Tapi sebelum tu marilah kita meneruskan kita punya ukhuwah kita setiap hari kan, setiap pagi. Yang datang hari-hari ni saya nak bagi anda satu noise ni. Dia slow sikit hari ni sebab anak aku sedang depan tu, dia tengah buat komputer, dia tengah belajar dengan cikgu dia. Diorang ada home learning sekarang kan, dia pakai video, pakai apa benda Allah tu kan. Jadi diorang time-time aku sekolah mana ada macam ni. Aku kalau macam tak ada cuti, tak pergi sekolah, hero babe. Sebab kita memang lepak ni. Adik aku tu kau tengok yang si Haji Mun ni, dia ni kalau kat sekolah dia ni ponteng sekolah selalu ni. Dia ni ponteng sekolah. Dia selalu kena marah dengan mak bapak aku ni. Dia ni lah. Tapi dia lah bapak aku paling sayang. Dia lah orang yang pertama dapat motor. Dia beli motor. Dia ni lah. Aku tak dapat. Aku anak sulung. Aku semua kena. Dia ni anak nombor 2. Dia sukalah dapat semua. Okey, tak apa. Assalamualaikum Tuan. Alright, Kamarul Arifin Basri. Selamat Hari Raya dari Damansara Damai Selangor Tuan. Alright brother. Okey. Alah, jangan aku panggil jangan encik panggil saya tuan-tuan semua ni, panggil abang Abu je. Saya ni lebih selesa orang panggil saya abang Abu daripada panggil tuan ke, atuk, datuk ke, kan, whatever. Saya panggil abang Abu. Sampai bila-bila saya nak macam abang Abu. Sebab apa kau tahu tak? Anak saudara saya pun panggil saya abang Abu. Yang kecil dia abang Abu. Aku rasa macam seronok. Lepas tu kalau aku jalan pergi pasar ke mana-mana, kadang-kadang ada orang panggil abang Abu. Tengok makcik-makcik pun panggil abang Abu. Kan? Dia orang gembira sangat tengok aku. Sebab apa? Dia rasa macam aku ni tua. Bila dia panggil abang, dia rasa muda. Alright, okay. Pulau Pinang. Salam morning Nadira daripada Pulau Pinang dan Nadira Jamian daripada Pulau Pinang. Okey. Nur Ci aku tahu daripada mana? Kedah. Nur Ci daripada Kedah. Salam morning dia cakap. Alright. Perlis. Sorry. Kau Perlis bukan Kedah, Perlis. Sebab dia ni masuk kelas marah dengan Abang Abu. Jadi saya ingat dia Perlis. Alright. Okey. Alright, hari ini hari yang sangat indah, sangat luar biasa, sangat best, sangat ceria, diri ni sangat gembira no, like, tapi aku belum cukup misal-misal ni semua sebab PKP ni aku dah tak fikir benda-benda ni. Yang aku fikir macam mana aku nak datang buat live, lepas tu buat kerja-kerja aku, lepas tu petang ada live, tengah hari ada kelas, lepas tu malam ada live. Macam hidup aku dengan live je. Tapi taklah semua live dekat sini. Ada yang kat Zoom, ada yang kat macam webinar. Jadi masing-masing kita ada banyak benda. Dan hari ini saya ada webinar pukul 11, biak duit. Macam mana nak biak duit. Semalam kita tak buat sebab ada technical issues. Tapi hari ni insyaAllah kita buat. Jadi yang daftar semalam tu kita jumpa hari ni. Alright. Okay, kita ada siapa lagi? Abang Abu, trademark. Abang Abu tu trademark. Apa yang trademark? Apa trademark Apa trademark aku macam terlupa kan? Aku ni memang tak ingat apa yang aku bagi. Aku takkan simpan dalam hati apa yang aku telah beri. Aku berikan tanpa aku nak ingat-ingat. Jadi kau kena ingatkan apa yang aku cakap sampai apa tadi. Ni, alright. Okey, jadi hari ini insyaAllah kita akan berterusan untuk bersama dengan anda. Alright, bersama pastinya hari ini hari yang sangat luar biasa kepada ramai orang kita. Alright, insyaAllah siapa yang berpuasa, tahniah. Alright, tahniah, teruskan. Alright, kita ada beberapa hari lagi baru yang start, mulakan. Yang belum start, insyaAllah kalau tak puasa hari ni, esok mulalah puasa kan. Ataupun mungkin dalam bulan ni kita mungkin seminggu 2 kali macam tu kan. Ataupun selang-seli ke whatever, janji kita buat insyaAllah. Alright. So itu yang Abang Abu nak macam cerita-cerita sikit. Dan sekarang seperti biasa korang tahu Abang Abu punya style. Alright. Kalau nak kita punya sesi pada hari ini, like apa yang Abang Abu nak kongsikan, macam semalam saya kongsikan bab apa Semalam saya kongsikan bab saya pun lupa nampak. Semalam saya kongsikan bab apa saya kongsikan apa? Siapa yang macam ingat lagi apa yang Abang Abu kongsikan semalam? Memang powerful. Dan hari yang sebelumnya juga powerful. Kan, saya suruh melihat. Semalam saya cakap, yes, abundance. Betul? Saya cerita pasal abundance. Macam mana kita boleh melihat konsep rezeki tu sentiasa ada. Tak pernah putus. Rezeki ni sentiasa ada. Jadi itu abundance mentality yang kita cerita semalam. Betul? Alright, ni siapa ni? Muhammad Hairi, KL je. KL babe. KL tu bukan KL je, KL tu. Sebab Abang Abu kat Singapura. Singapura dan KL jauh. Jadi KL tu.
Alright, okay. Jadi kita nak mulakan seperti biasa soalan. Alright, kalau anda I mean your name, Abang Abu tu. Yelah. Abang Abu dia like sampai bila-bila abang. Sampai aku dah tua 100 tahun kalau hidup, abang juga kan. Dia macam tu, Abang Abu. Right, very good. Okay, I mean your name, very good. Abundance, yes. Malam kita cerita pasal abundance. Betul, scarcity. Alright, Waalaikumsalam Kak Asna. Apa khabar Kak Asna? Alright, Kak Asna ni daripada Seremban. Kak Asna pun adalah seorang yang sentiasa every single day dia akan ada like untuk berkongsi dan juga like sama-sama menimba ilmu wang dunia akhirat. Alright, itu yang penting. Alright, jadi saya macam sebelum nak start dah sampai 29,000 orang. Alhamdulillah, kita ada 29,000 orang yang sedang menonton, yang melihat. Jadi kita kena bagi the best, the power, like banyak benda yang nak bagi. Jadi macam mana saya boleh bagi lagi banyak? Bila awak tanya soalan. Bila awak tanya soalan, dia adalah makanan minda. Soalan anda makanan minda untuk Abang Abu. Jadi tanya soalan supaya saya dapat makanan untuk minda, dan saya terus akan memberikan yang terbaik insya-Allah pada hari ini. Dan saya tengok apa yang saya nak kongsi nanti, dia akan keluar sendiri dalam kepala otak ni. Jadi sekarang apa dia? Semalam kita cerita pasal minda abundance dalam rezeki, belanjakan semua rezeki. Yes, kita cerita macam belanjakan semua. Ni yang baru dengar ni, belanja semua. Kau ni aku dengar kau aja simpan-simpan ni apa? So belanja semua. Ya, belanja semua. Abundance maksudnya belanja semua. Tak ada yang kita akan simpan, kita akan belanja semua. Tapi belanja kat mana tu yang penting. Belanja di simpanan, belanja beli aset, belanja untuk pelaburan. Maksudnya kita berbelanja ke benda-benda yang mendatangkan faedah, bukan benda-benda yang tak ada faedah. Alright, thank you Kak Asna untuk ingatkan benda tu. Alhamdulillah, teran bahagia dan gembira. Amin. Kita nak perasaan tu untuk semua orang. Yang penting tu tenang Kak. Tenang ni kalau kita dapat, ya Allah, kalau dapat tenang ni, maka awak adalah antara orang-orang yang memang akan berjaya. Sebab ketenangan ni akan membawa kejayaan. Orang-orang yang tenang ni lah yang sebenarnya berjaya. Orang yang tenang, dia sabar dan tenang lain tau. Sabar ni dia bila ada ujian, dia ada ujian je. Ujian dari segi kata orang, biasanya orang sabar ni dia ujian yang macam dugaan, cabaran, ujian. Masa tu dia sabar. Tapi tenang ni, orang yang dia dapat apa pun dia tenang. Dia dapat duit banyak pun dia tenang. Dia tak ada duit pun dia tenang. Jadi tenang tu dia lain sikit daripada sabar. Alright, sebab tu ketenangan ni membawa kejayaan. Walaupun banyak kejayaan dia dapat, dia senang saja. Itulah orang-orang yang sebenarnya akan mencapai kejayaan yang luar biasa. Jadi teruskan untuk tekan love tu. Jangan disimpan love tu. Tekan, bagi Abang Abu banyak. Bagi lagi. Sebab kita nak tengok. Bila kita tengok love banyak ni, kita semangat. Tak tahulah kenapa saya tak suka yang like ni, tapi love tu. Jadi mana dia soalan? Sebab selagi tak ada soalan, selagi tu saya susah, saya nak macam get my brain ni macam work. So bila ada soalan 1, 2, 3 soalan, alhamdulillah. So soalan tu akan memulakan saya ni, dia macam memulakan saya punya enjin untuk terus nak bagi lagi banyak. InsyaAllah kita tak tahu apa benda yang hari ni Abang Abu nak kongsi kepada anda. Alright, kalau semalam sebelum tu kita ada melihat, semalam kita cerita pasal abundance, dan hari ni mungkin Abang Abu akan cerita sedikit mengenai mungkin benda ni saya dah cerita, tapi saya rasa mungkin saya boleh juga cerita dari segi banyak benda lah. Nanti saya fikirkan apa yang akan terkeluar daripada dalam minda. Tapi apa kata kita tanya soalan. Anda ni yang berada di depan ni, tanyalah soalan, supaya soalan anda ni makanan minda saya. Dan sambil tu kita share. Astaghfirullahalazim. Kita share kepada ramai lagi. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat daripada apa yang kita akan kongsikan pada hari ini. Alright. Jadi Nadira ada soalan ke? Nadira Jami'an, dia cakap ketenangan membawa kejayaan. Yes, betul. Ketenangan ni lah yang bawa kejayaan. Kan kalau tengok orang yang betul-betul berjaya, dia tenang je. Dia ada duit banyak pun dia tenang. Dia tak ada duit pun dia tenang. Dia macam ada masalah dia tenang. Dia gembira dia tenang. Ya Allah, benda tu lah rezeki, babe. Alright. Jadi mudah-mudahan kita juga dapat benda tu. Ketenangan ni, dia bukan semua orang akan dapat tau. Semua orang tak akan dapat. Ada orang kaya hidup tak tenang. Ada orang miskin hidup tak tenang. Jadi yang baiknya, tak kira kau miskin ke kau kaya, kau tenang. Itulah kejayaan. Alright. Okay, so teruskan. Saya masih belum dapat jawab soalan ni. Tak ada soalan. Memang korang memang tak ada soalan. Korang tengok aku ni buat apa? Hari-hari memang nak tengok macam nak tengok, tak ada nak tanya soalan. Cuba tanya soalan, bagi aku semangat sikit. Macam mana nak konsisten tu AA? Dia cakap, konsisten dari segi apa tu? Boleh tak macam clear sikit Nadira Jami'an ni? Apa
Apa? Konsisten dalam apa? Konsisten dalam untuk ketenangan, alright. Bila nak konsisten dalam ketenangan, saya rasa konsistensi tu akan berlaku bila kita sentiasa cuba usaha ke arah tu. Sebab dalam perjalanan ni, kita sebagai manusia, kita akan mula ada gangguan. Mesti. Sebab setan dah sumpah tau, dia akan ganggu. Nabi pun dia ganggu. Jadi dia ni akan ganggu. Jadi konsistensi tu akan terganggu. Tapi yang bagusnya, kita ni sentiasa cuba balik ke arah tu. Mungkin dalam masa tu kita ada rasa, tapi kita datang balik dengan beristighfar, dengan ingat balik kepada banyak benda-benda yang kita belajar dalam agama kita balik semula, kita balik semula. Pasti seorang tu lama kelamaan dia akan menjadi benda tu lebih mudah. Dia kalaupun macam marah sekejap, dia balik semula tenang. Dia macam rasa macam overwhelmed sangat, dia datang balik tenang. Dia dapat duit banyak, dia gembira gila-gila, dia dapat balik. Dia cakap, ya Allah, bukan duit aku, ya Allah, ni kau bagi, aku perlu jaga. Jadi pada Abang Abu, benda tu adalah perlu kita lakukan setiap hari. Sebab takkan ada orang yang macam tenang gila sampai semua orang ni akan ada. Tapi yang bagusnya dia dapat cover balik, dia boleh counting balik. Dia mungkin dia counting balik, dia tenang balik, dia relax balik. Sebab dalam kehidupan ni, kita Abang Abu masuk, bukan aku sentiasa macam, dan aku pun kadang-kadang tengok anak aku, aku geram, lepas tu aku tenang balik. Lepas tu aku tengok ada pula yang actually datang kelas dengan Abang Abu yang tak buat kerja, geram juga, macam nak cekik, tapi kita okay, tenang balik, relax. Kita mungkin cuba fahami dia, mungkin dia ni semalam-malam tak tidur, mungkin dia ni ada, kita cuba tenangkan kita balik dengan bagi diri kita berada di tempat dia, dan kita mula berfikir mungkin dia ada masalah-masalah macam tu. So itulah cara mungkin Nadidah you boleh buat, iaitu jangan fikir macam konsisten tu akan datang dengan automatik, tapi dengan usaha kita usaha untuk konsisten. Dan insya-Allah bila kita usaha, benda tu terjadi. Alright. Okay. Step untuk membina minda abundance kepada semua, terutamanya pada yang first time. Step untuk membina minda abundance kepada semua yang terutamanya first time. Alright. Mungkin akak ni sedang bagi some clarification apa yang Abang Bu sedang cakap. Adakah masih belum terlambat untuk mulakan simpanan pada umur? Tak, dia tak ada masa yang lambat. Okey. Dia tak ada masa dah lambat. Tak, jangan fikir macam itu. Segala ketentuan Allah tu adalah betul. Aturan Allah ni tak pernah salah. Alright, aturan Allah ni tak pernah salah. Maksudnya kalau kita baru disedarkan untuk menyimpan, maka memulakan simpanan tu. Sebab aturan Allah tu tak pernah salah. Sebab tu bumi yang dicipta ni tak pernah dia buat macam satu raundi yang terbalik ataupun alih-alih dia berhenti sekejap. Tak, segala aturan Allah tu termasuk diri kita, apa yang kita lakukan ni semua adalah aturan Allah. Dia berjalan dengan kadar yang ditentukan, dengan perjalanan yang ditentukan. Dia nampak bumi tu dia pusing, tak pernah dia macam dia corner sana sikit, dia corner sini, tak, dia jalan. Sebab itulah apa yang telah Allah ciptakan, Allah tentukan, itulah aturan yang sedang berlaku termasuk diri kita. Inilah aturan. Jadi kalau you rasa sekarang awak belum terlambat, belum terlambat, that's baik. You tanya, cakap bagus, nasib baik aku sedar sekarang, tak 60 tahun. Jadi 40 tahun tu kira Nabi pun first dia dapat dia punya apa ni kata orang tu daripada wahyu tu umur 40. Jadi bila umur 40, Mak Saleh pula cakap life begins at 40. Baguslah. Kak baru, Hafiza ni baru start 40. Jadi saya rasa you just start to becoming adult. 40 ni adult. Bawah 40 youth. Umur 39.9 tu youth. Dia belum adult. 40 ni adult. So okay, don't worry, you are the right train. Cover semula. Alright, cover semula. Dia cakap yes, cover balik. Every time you go, cover balik. Every time you rasa macam gopo, cara dia beristighfar, baca selawat, istighfar, selawat. Kadang-kadang kita mengucap, benda-benda ni akan menjadikan kita ni lebih balik kepada ketenangan. Nak kalau marah tu mengucap, kita mengucap balik. Dan kalau kita macam rasa banyak, selawat banyak. Tapi kalau kita rasa tak tenang, rasa macam gelisah, dan banyakkan istighfar. So bila you buat benda-benda ni, you akan nampak diri you akan menjadi insya-Allah lebih tenang. Alright? Pastinya ketenangan tu milik Allah juga. Allah kalau kita minta dengan dia, pasti dia akan bagi. Nak benda-benda yang baik, minta je. Alright. Assalamualaikum. Wah, ni Rukaini. Betul nak istiqamah buat wave. Kadang-kadang tertinggal lah. Ini masalah siapa? Masalah aku. Engkau tinggal tu masalah aku. Tu masalah engkau. Jadi engkau yang kena betulkan balik. Apa cara mungkin?
Sebab benda tu terjadi untuk kita mengingatkan. Alright, kita mengingatkan diri, alamak aku dah terlupa. Jadi besok kita cakap, okey, aku akan adakan jadual tetap. Mungkin lepas subuh je aku buat benda tu. Lepas subuh sebelum aku nak lipat sejadah tu, aku buat benda tu dulu. Sekurang-kurangnya berapa minit je, tak sampai 5 minit pun. Betul? Ataupun masa aku breakfast, lepas breakfast aku buat benda tu. So pastikan you ada satu masa-masa tetap untuk buat perkara-perkara tu supaya awak tak terlupa. Kalau tak, awak akan terlupa. Sebab manusia ni memang diciptakan untuk lupa. Kalau kita tak lupa pun, setan tu akan lupakan kita. Sebab setan tu boleh masuk dalam urat tu. Setan boleh masuk dalam urat, setan ni ada kuasa untuk masuk dalam. Jadi dia akan lupakan. Sebab tu kau kena sentiasa beristighfar dan banyak akan cakap auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak macam, aku tak nak ada setan gangguan ni. So then insya-Allah boleh. Baru nak start hidup. Baru nak start hidup. Assalamualaikum. Apa hal ini? Selama ni kau apa, mati Azim ni adik-adik aku, jadi aku bolehlah gurau macam tu. Kau selama ni apa? Alamak, kau dah hidup balik. Wah, dia ni dia hidup balik. Dia cakap, aku baru nak start hidup ni. Alright, insyaAllah Abang Abu doakan mudah-mudahan kehidupan anda akan terus sejahtera, terus dirahmati dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Alright, so Alhamdulillah, nampaknya ada beberapa soalan tadi, alright, yang telah pun Abang Abu bagi. Jadi Abang pun nak bagi tahu satu benda mengenai yes. Right, benda-benda yang saya rasa saya nak cerita pasal konsisten. Nampak? Aku dapat idea bila kau tanya pasal tu konsistensi. Right, apa itu istiqamah? So apa itu istiqamah? Istiqamah itulah yang kita cari. Kita mencari istiqamah dalam segala benda. Kan, istiqamah ni, apa tu istiqamah? Siapa yang macam mungkin kita nak berinteraksi, bukan tapi kita nak berinteraksi. Apakah istiqamah dalam awak punya dictionary? Dalam dictionary tu, apa tu istiqamah? Sebab kita ni disuruh istiqamah, disuruh mencapai istiqamah. Apa tu istiqamah? Mencapai apa tu? Itu yang Abang Bu nak tanya, supaya mungkin dalam segala benda yang kita buat, dalam kekayaan, dalam mencari kekayaan, nak jadi ilmu dunia akhirat ni, kita kena ada istiqamah dalam benda yang kita buat. Macam benda yang selama ni Abang Bu ajar ni kan, selama ni Abang Bu kongsi ni, semuanya awak kena istiqamah, kena capai istiqamah. Dia apa tu istiqamah? Alright. Baik, AA doakan semua istiqamah. Nampak? Aku nak istiqamah ni, dia kadang-kadang dia salah erti. Istiqamah tu, alright, ini mungkin saya ada daripada Vietnam ni. Aku ni banyak ni Vietnam. Okay, tak apa. So benda tu nanti. Alright. So istiqamah tu, apa yang kita maksudkan dengan istiqamah? Boleh tak macam bagi sedikit macam inilah, sebab saya rasa benda ni sangat penting. Nak capai kejayaan dunia akhirat ni, nak capai kejayaan ataupun kewangan dunia akhirat ni, kita kena mencapai istiqamah. Mencapai istiqamah adalah bila kita buat sesuatu, kita kena capai istiqamah. Macam tadi kan, macam mana aku nak capai istiqamah tu? Dengan konsistensi. Dengan konsistensi kita capai istiqamah. Right, istiqamah tu adalah perfection. Maksudnya istiqamah adalah sesuatu yang perfect. Macam mana kita nak memperfectkan sesuatu yang kita buat? Dengan melakukan dia berulang-ulang kali. Bila kita melakukan sesuatu tu berulang-ulang kali, insya-Allah kita dapat istiqamah. So sebab tu dalam apa pun kita buat, kita perlu capai istiqamah. Capai istiqamah. Setiap benda yang kita buat, kita nak yang terbaik, yang perfect. Kita cuba ke arah perfect. Sebab tu Allah cakap, untuk mencapai istiqamah, awak kena berterusan. You melakukan sesuatu berterusan. Itu maksudnya istiqamah. Alright? Istiqamah bukan maksudnya kita buat sesuatu tu berterusan, tapi mencapai istiqamah. Right? Istiqamah adalah perfection yang kita nak capai. Jadi untuk nak capai istiqamah tu, kita kena buat. Dan buat sampai kita mula capai istiqamah tu. Alright, so itu maksudnya. Jadi dalam apa pun kita buat, sama ada menimba ilmu, sama ada kita nak nak buat sesuatu, kita mungkin nak memperbaiki diri daripada simpanan, kita nak memperbaiki diri dalam pelaburan, kita mungkin nak memperbaiki dalam perbuatan dan apa saja, maka kita kena ada satu teknik untuk berterusan. Kita lakukan sesuatu dengan berterusan supaya dengan niat untuk mencapai istiqamah. Alright, bila kita melakukan satu dengan berterusan untuk mencapai istiqamah, maka itulah yang dipanggil niat, dipanggil niat yang sebenar-benarnya kerana Allah.
So bila kita berniat kerana Allah, maka sesungguhnya kita kena bertekad untuk beristiqamah. Alright, beristiqamah. Aku buat benda ni kerana Allah, aku nak beristiqamah supaya aku mencapai matlamat yang lebih perfect. Kan, kita niat solat tu. Solat tu dia istiqamah. Kita melakukan supaya kita mencapai perfection. Kita cuba memperbaiki benda tu. Sebab dalam kita melakukan apa pun dalam kewangan, dia istiqamah. Bila kita buat sesuatu, bila kita niatkan kerana Allah, maka dia menjadi istiqamah. Dia menjadi kewajipan dalam diri kita untuk beristiqamah. Sebab tu bila kita berniat kerana Allah, maka sudah jatuh wajib untuk kita beristiqamah. Maksudnya berusaha berterusan untuk mencapai the perfect benda tu. Bila kita menderma, kita nak beristiqamah supaya derma kita ni memang menjadi satu amalan yang akan membawa kita kebaikan. Sebab kita buat kerana Allah. Kan, apa saja kebaikan, apa saja benda yang kita lakukan kerana Allah, maka sesungguhnya kita kena mencapai istiqamah. Kita kena bertekad untuk mencapai yang terbaik dalam benda yang kita buat. Itu maksudnya istiqamah. Alright? So baik AA dengan ni apa, buat dan terus buat. Yes. Tapi dalam buat dan terus buat ni, kita perlu melihat ke penambahan. Itu maksud istiqamah. Istiqamah maksudnya bila kita melakukan satu, dia mestilah lebih baik daripada semalam. Alright, dia mesti satu benda yang kita lakukan ni dia ada lebih baik daripada semalam. Bila kita boleh berlebih baik daripada semalam dalam apa satu benda, maksudnya kita dah ke depan. Kan, semalam mungkin kita selawat 10, hari ni kita tambah 11. Itu dah kira kita dah lebih baik daripada semalam. Ada satu benda dalam hidup kita ni kita lebih baik kan. Mungkin benda tu kecil saja, tapi itulah yang kita nak. Kita nak lebih baik daripada semalam. Alright? Jadi itulah istiqamah. Istiqamah ni dalam apa saja yang kita buat, perlu ada satu tekad untuk memperbaiki lebih baik daripada semalam dalam apa pun. Alright? Lebih-lebih lagi yang kita berniat kerana Allah. Bila kita melakukan satu dengan niat kerana Allah, maka sungguhnya kita kena bertekad untuk istiqamah, untuk mencapai istiqamah, untuk mencapai yang terbaik. Sebab bila kita buat sesuatu kerana Allah, mesti yang terbaik. Alright? Jangan kita buat sesuatu kerana Allah tapi kita sambil lewa, kita tak memberikan perhatian. Kita macam kita just like macam yelah aku buat kerana Allah dah, tapi kita tak pun sedikit pun mengambil berat untuk beristiqamah, untuk capai istiqamah dalam niat yang kita dah niatkan kerana Allah. Sesungguhnya kerana kita buat kerana Allah, maka kita perlu mencapai istiqamah, mencapai perfection, mencapai yang terbaik untuk kita lakukan kerana Allah. So itu maksud niat yang kita niatkan kerana Allah. Sebab kadang-kadang kita berniat tapi kita tak ada satu thought of istiqamah untuk mencapai perfection. Aku niat kerana Allah, maksudnya ya Allah, aku berniat kerana Engkau, aku nak perfect, aku nak jadikan apa yang aku niatkan ni paling baik, paling terbaik. Itu maksud dia. Jadi saya harap anda faham benda ni, sebab benda ni bukan orang dia orang biasanya dia niat tapi dia tak pernah niat. Bila niat dia ada, kan macam kita makan, bila kita makan kena ada lauk pula sedap. Kan kalau makan ni tak ada lauk, macam tak ada apa, nasi putih je kan, macam tak sedap, betul? So bila kita ada makan, aku pula nak cerita macam banjat lah pasal makan pula. Okay. So bila kita makan dan kita ada contohnya kari-kari kan, masuk kari sikit, ayam sikit, whatever, dia jadi sedap. Right? Dia jadi macam wow, manisnya, sedapnya, oh bestnya kan. Sama juga dalam kita berniat kerana Allah. Bila kita berniat tu dah powerful sangat. Tapi macam mana kita nak cantikkan niat tu lagi? Dengan beristiqamah, dengan meletakkan istiqamah tu sebagai yang kita nak niat kerana Allah. So contohnya aku niat kerana Allah, aku nak solat. So setiap kali kita solat, kita nak lebih baik daripada solat tadi, solat semalam, solat kemarin. Kita nak solat hari ni lebih baik daripada semalam. Faham tak? Mungkin khusyuk kita tu lebih baik daripada semalam. Itu maksud Abang Ambu lah. Dalam apa pun, dalam kewangan sama juga. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita sedekah kerana Allah, kita istiqamah supaya sedekah tu menjadi lebih baik. Kita mencapai satu sedekah yang dapat diterima oleh Allah, sedekah yang sampai pada Allah. Right? Segala sedekah insya-Allah sampai, tapi dia ada level-level juga. Alright, semuanya di level-level juga. Solat kita pun ada level. Kan, solat mungkin ada yang cakap dia alim gila, dia solat, tapi mungkin dia punya capai dia mungkin daripada orang yang mungkin tak ada ilmu sangat, tapi dia punya niat, dia punya dia nak perbaiki. Sebab biasanya bila ada orang dia dah capai satu tahap, dia rasa aku dah tahu semua. Kan, aku dah tahu semua babe. So bila itu berlaku, maksudnya istiqamah tu dah terberhenti. Faham tak? Istiqamah tu terberhenti. Maksudnya you rasa you dah cukup. No.
Kan? Sebab tu orang yang mungkin tak ada ilmu dia sikit tapi dia punya nak tu, dia nak memperbaiki itu lebih tinggi. Contohnya dia tak tahu nak solat kan. Solat dia tak tahu macam mana nak solat. Mungkin bacaan-bacaan dia, mungkin dia tahu Alhamdulillah, dia tahu Qul huwallahu ahad. Lain semua dia tak tahu. So, tapi dia punya istiqamah tu, dia nak capai perfection dalam solat dia tu, dia usaha. Solat ni insya-Allah akan diterima lagi tinggi dia punya darjat daripada orang yang mungkin tahu semua, dia boleh baca Quran macam tu je, tapi dia rasa macam alright, dia cakap aku dah okey dah, perfect. Dia lebih bandingkan Allah, tengok dia tu aku dah okey. Orang tu punya level dia lebih kurang daripada orang yang tadi. Sebab tu istiqamah dalam segala benda yang kita niatkan kerana Allah tu sangat penting. Walaupun awak bekerja, awak mencari duit, awak nak melabur, awak nak apa, nak bayar hutang semua ni dia kena ada istiqamah, kena capai perfection. So sekali lagi saya ulang, istiqamah tu bukan buat berterusan. Ada orang dia salah, dia ingat istiqamah tu kita kena buat berulang-ulang kali, itu nama dia istiqamah. Tak, itu nama dia konsistensi. Kita buat secara konsisten untuk mencapai istiqamah. Faham? Untuk mencapai istiqamah. So istiqamah adalah destination yang kita nak pergi. Istiqamah is destination, bukan perkara yang kita buat. Perkara yang kita buat tu adalah konsistensi untuk mencapai istiqamah. Sebab tu dia cakap kita kena istiqamah. Apa maksud istiqamah? Untuk mencapai perfection. Macam mana kita nak mencapai perfection bila kita sentiasa konsisten buat benda tu? Sebab tu saya cakap, bila kita berniat kerana Allah, maka sesungguhnya awak kena campurkan konsistensi, iaitu istiqamah. Ya Allah, aku berniat untuk melakukan, aku berniat pada Engkau nak buat benda ni kan, dan jadikanlah aku mencapai istiqamah dalam karya aku lakukan ni. Jadi dengan sendirinya kita akan menjadikan apa yang kita buat tu lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Alright? Itu yang Abang Abu nak cerita, sebab saya pun tengok tadi ada yang tanya pasal alright. So insya-Allah lah, jangan marah bila saya cerita-cerita macam tu, tapi sebab kadang-kadang kita ni macam apa ni, bila kita dah ulang-ulang selalu, kita akan terbiasa dan mula melakukannya. Ya betul. Kalau kita dah ulang-ulang, tapi kena faham kan, istiqamah tu bukan benda yang akak tulis tu. Istiqamah adalah perfection. We are moving towards perfection. So consistency tu bukan istiqamah. So sometimes kita ada sedikit kesalahpahaman. Muhammad Faizal ni mana punya Muhammad Faizal ni? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright. Aku ingat nama Muhammad Faizal ni, kau jangan marah bukan kau tau. Aku ingat Muhammad Faizal ni, ada seorang ni dia belum bayar hutang aku. Itulah aku tengok beraninya dia datang, dia tak bayar hutang, dia datang kat aku. Muhammad Faizal, tapi bukan kau bukan kau. Alright, itu ada nama macam kau, Muhammad Faizal lah. Jadi aku dia ni hutang aku belum bayar, dia datang. Tak, bukan awak. Bukan Muhammad Faizal ni, dia Muhammad Faizal yang actually yang ada lagi seorang tu. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan dia cepat bayar hutang aku, supaya dia nanti kat akhirat tak payahlah nak cari-cari aku. Kan? Okay. Selama ni saya ingat selama ni saya ingat konsistensi sama dengan istiqamah. Terima kasih. Tak. Alright, itulah kadang-kadang kita macam tak mendalami benda tu. Sebab apa? Saya tanya ustaz saya. So ustaz saya ni dia memang very deep into all this kan. So saya tanya, saya apa itu istiqamah ustaz? Jadi ustaz bagi tahu the exact explanation of istiqamah. Sebab ramai orang dia cakap dia tak faham apa tu istiqamah. Istiqamah is not doing consistently. Istiqamah towards istiqamah, nak mencapai istiqamah. Kan, istiqamah adalah destination. Istiqamah, kita nak capai istiqamah. Macam mana aku nak capai istiqamah? Dengan konsistensi. Dengan bila aku buat, aku akan lebih baik, dan aku akan terus mencari istiqamah. Sebab istiqamah belongs to Allah. Dia yang akan menentukan sama ada kita capai perfectionnya tak. Sebab tu takkan kita capai any kind of perfection dalam hidup, sebab kita manusia. Manusia tak akan capai perfection sebab Allah punya perfection tu, Allah punya. Kita cuma boleh ke arah mencapai istiqamah tu. Nak lebih baik. Kan? So itu maksud istiqamah. Alright? Sebab tu bila kita berniat kerana Allah, kita kena ada something dalam hati kita untuk kita beristiqamah. Kita niatkan, maksudnya kita niat kerana Allah, kita nak buat benda tu terbaik sangat. Sebab kita buat untuk siapa? Maksudnya kalau kita sayang seseorang tu, kita akan buat yang terbaik. Betul? Kita akan buat yang terbaik sebab kita sayang sangat orang tu.
Kan sama juga dengan Allah kan. Ini Allah tau. Allah. Jadi bila kita niat melakukan sesuatu pada Allah, maka dengan sendirinya kena ada sifat buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Aku buat, ya Allah, aku nak buat yang terbaik. Sebab tu bila kita niat macam tu, then you nampak macam wow, you know, like dia punya wow factor dia. You akan rasa seronok, you akan rasa best. Sebab you takkan nampak yang kecil-kecil ni. Sometimes orang cerita pasal kita, orang cakap pasal kita, itu semua dah jadi macam nothing, alright? So macam itulah. So saya harap apa yang Abang Bu kongsikan ni akan sedikit sebanyak memberikan anda sedikit input, alright? Sedikit input, alright, untuk anda, alright? Ada tak macam nak tanya soalan? Sebab hari ni saya rasa itu je yang saya macam nak give you guys, alright, so that you can think about it. Mungkin tak perlu setuju dengan Abang Bu, langsung tak perlu setuju. Alright, just fikir kan, apa Abang Bu cakap ni ada ke masuk akal ni? Betul ke dia ni? Right, kan? Jadi, saya nak you just fikir kan. Dan kalau rasa benda tu okey, buat. Kalau rasa tak betul, alah, sudahlah Abang Bu ni, dah biar, it's okay. Alright, so it's up to you, you know, like whether you want to like take it and you want to like think about it, or you want to just ignore it, or you want to like apply it in your life. It's up to you. Kan, it's up to you. It's totally up to you. There's no pressure. There's no macam force. It's up to you, because you decide your life, you design your life. It's you that make whether you will reach what level, you know, like in akhirah, insyaAllah. Alright, it's all up to us, okay? So that's benda yang saya nak cerita. Okay, Hartini Salimun, Hartini Salimun, salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jadi ada tak apa-apa soalan? Sebab selepas ni pukul 11 saya ada biak wang. Alright, biak duit. Dia free webinar pukul 11 hingga dalam 9.45. Alright, it's like free webinar macam mana kita boleh menjadikan vibration you know, like aliran wang ni dia jadi mudah. Dia jadi mudah sangat. Kalau dulu macam susah sangat, tapi lepas proses tu you rasa macam, okay, I got it. Mungkin ada dia yang macam lambat sikit, tapi dia sedang dalam proses. Jangan ingat bila lambat dia tak jadi. Kadang-kadang lambat ni proses. Sebab semuanya berada dalam kepala otak kita. Mungkin kita ni ada banyak benda yang perlu kita bersihkan dan sebagainya. Jadi itulah yang kita alright. Alamak, marah pula abang siapa ni, Faizal. Tak pasal-pasal dan pasal melekat sebagai orang yang berhutang. Kita sama-sama doakan beliau pasal betul. Kenapa aku ingat bukan aku nak macam apa. Sebab okay, since kau orang tak tahu dia siapa, tak apalah. So dia bukan buka aib tapi sebagai pengajaran untuk semua. Aku ni suka tolong kan. Alhamdulillah, Allah bagi sifat untuk nak menolong. Jadi hamba Allah ni dia ni macam, yelah, dia cakap dia ada talent. Talent dia apa? Main saham. Dia cakap okay, dia ni main saham, dia ni remiser dulu, dia macam-macam, dia tahu teknik. Tapi saya tengok dia macam dia tak dapat buat sebabnya dia tak ada duit. So dia tak ada duit. Tapi aku pun pelik, kalau kau tak ada duit, kau cakap kau terror dalam saham, kau boleh buat duit. Sebab aku pernah buat duit tanpa duit dalam saham, aku tahu. So kalau kau betul-betul, then you can. Tapi aku juga tahu kalau tak ada duit susah. Kalau tak ada duit susah. Kau ada skill macam mana gila punya skill pun, kalau tak ada duit dalam saham susah. Jadi itu aku tahu. Jadi aku panggil dia satu hari, apa yang kau nak? Dia cakap, bang, saya kalau ada duit banyak ni bang, saya boleh buat profit macam ni bang, everyday, sebab saya ada pengalaman. Aku pun cakap, okay, betul. Dia cakap betul. So serius serius. Habis yang kau mengajar ni macam mana? Itulah bang, saya ajar diorang tapi saya sendiri tak. Susah. Kalau kau sendiri tak buat dan kau ajar orang, memang benda tu tak akan jadi. Mungkin benda tu akan jadi pada orang yang kau ajar tu, tapi untuk kau tak akan jadi. So lebih baik kau ajar benda yang kau buat. Jadi kau buat dan kau ajar, dia lagi power daripada kau tak buat dan ajar. Jadi saya pun cakap dengan dia, okay, kalau macam tu, okay, aku bagi kau 25,000. Alright, cakap 25,000. Okay, aku bagi kau 2 tahun. Alright, tapi kita share profit. Aku tak nak bunga ke whatever, aku tak nak. Aku cakap itu share profit. Maksudnya kau tahu, kau cakap kan berapa boleh buat. Dia cakap sebulan dia boleh buat dalam 3-4 ribu. Kalau 25,000 dia boleh buat 3-4 ribu, dia cakap boleh buat. Wah, bagus budak ni kalau macam tu kan. Okay, aku bagi. Dan aku nak kau bagi aku berapa kau boleh bagi? Tak bang, saya bagi 50% bang. Dia cakap, separuh-separuh. Aku cakap, bagus, separuh-separuh bagus lah kan. Kan 25,000 aku pun bagi. So lepas tu saya tak pantau dia. Saya cakap, okay, kau buat. Lepas tu 1 bulan kau bagi aku report. So dia cakap, okay, boleh dia buat kan. So dia buat-buat, sebulan aku pun tanyalah kan, apa jadi, boleh tak kasih aku kau punya report.
So dia pun tak kasih report, tapi dia cakap, abang adalah, tapi market tak bagus, tapi ada untung sikit bang. Abang dapat 400, dia cakap. Okey, 400 kau cakap 3,000. Minimum dia 3,000, kalau 1,400, 1,500, aku dapat 400. Aku cakap okey fine, tak apa, 400 aku pun faham kan, masa biasa kan, that's normal lah. Sebab bukan trader ni, dia tak boleh buat duit hari-hari kan. Aku tahu benda tu. So aku cakap okey 400, janji 400 ni aku boleh lah bayar satu syarikat punya kereta kan. Okey, bayar tu. So aku cakap okey fine. Next month buat. Next month dia macam sebab aku tak pantau, dia ingat aku ni tak tahu. So lepas tu month ketiga dia tak bagi tau, bulan 2 dia tak bagi. So bulan ketiga aku tanya dia, macam mana brother? Oh bang, saya buat bang, tapi banyak ni lah bang. Okey, boleh tak kau tunjuk aku kau punya trading, kau punya jual beli tu kan, mesti ada. Takkan kau jual beli tak ada kan. Kau bagi aku, biar aku tengok apa yang kau buat kan. So lepas tu dia seminggu dia tak jawab. Dia tak apa, 2 minggu aku cakap apa benda ni kan. Brother, apa macam? Oh bang, saya siapkan bang, saya siapkan. Lepas tu aku pun tak ada dekat KL, aku dah pergi. Dia datang office, dia bagi pada staff aku satu envelope. So aku pun buka envelope tu, aku tengok apa tau dia buat. Dia buat pakai Excel. Dia buat Excel, dia jual, dia beli, dia buat pakai Excel. Aku cakap, hello, ni Excel lah. Aku tak nak Excel, aku nak report daripada, like your brokerage firm, supaya nampak lah benda tu kan. So aku pun WhatsApp dia, brother, aku tak nak benda ni. Aku nak kau punya real. Aku nak kau punya real trading punya statement, supaya aku nampak. Jadi dia, okay bang, nanti saya siapkan bang. Alright, so aku pun biar. Lepas tu ada seminggu aku cakap, brother, okay bang, boleh tak jumpa saya bang? Dia cakap, jumpa kau. Okay, boleh. Aku jumpalah dekat tempat favourite aku, kedai mamak. Aku jumpa dia. Dia pun datang, dia cakap apa tau? Cakap, bang, minta maaf bang, saya nak bayar balik lah semua duit abang. Dia cakap, nak bayar balik semua duit aku? Apa hal? Itulah bang, saya sebenarnya dah rugilah semua. Saya dah rugi semua, tapi saya nak bayar balik pada abang lah semua. Jadi dia sebenarnya, dia telah gunakan duit tu untuk benda-benda dia. Nak bayar kereta, dia nak bayar rumah, dia nak bayar tu. Dia dah mula pakai duit-duit tu. Jadi dia tak dapat buat kewangan kat sini kan. Jadi benda tu macam buat aku macam tak best lah kan. Aku tolong kau sebab apa. Jadi kau kena berterus terang dengan aku, bukannya menipu aku kan. Jadi aku pun macam marah sikit dengan dia. Aku cakap, brother, aku rasa kau memang susah nak berjaya lah brother. Kalau inilah cara kau buat aku yang menolong kau, yang bantu kau ni, kau buat macam ni, susah habis. Right? So Azaz, your mother is calling you. Alright. So itulah kisahnya. Lepas tu aku minta dia terus macam buat bodoh. Lepas tu aku tanya, dia tak layan. Lepas tu dia terus hilang dia. Tapi aku dengar dia ajar orang buat saham. Dia jadi macam dia konon-konon dia guru ajar saham dekat orang. Aku pun pelik orang macam ni. Sebab tu bila aku teringat benda tu, ingat dalam aku bukan ingat pasal orang tu tau, tapi the fact of what happened. Jadi bila dengar je nama Faisal, aku teringat. Itu je, bukan kau tak ada, kau okey. Itulah kisahnya. Sebab apa aku teringat bila nampak Faisal, macam berani dia ni datang tengok aku kan. Macam tu lah. Sebenarnya kan, semua orang akan lalu fasa-fasa macam itu. Abang Abu pun sendiri dulu pun ada juga fasa-fasa yang aku terpaksa lari daripada orang yang aku berhutang. Sebab aku rasa macam malu. Tapi benda tu tak bawa aku ke mana. Lebih baik aku berdepan dengan orang tu. Bila aku mula berdepan, aku terperanjat dengan apa yang orang buat. Bila kita betul-betul ikhlas kan, kita pergi depannya, cakap dengan abang, sorry bang, saya macam tak dapat. Dia cakap, tak apa, aku faham babe. Aku faham, kau take your time. Jadi bila dia cakap macam itu, kita semangat nak bayar. Kan? Dulu kita sembunyi, kita tak nak jumpa dia. Kalau kita, whatever, aku dah lalu apa yang dia lalu. Cuma apa yang dia buat ni disilap. So dia kena berdepan dengan aku, dia kena bagi tahu apa, so kita kan workout benda tu. Tak ada benda yang dalam dunia tak boleh workout. Semua ni boleh workout. Kita boleh workout supaya dia boleh keluar daripada benda tu. Tapi yang penting kita kena berdepan. Kita bukan lari daripada orang. Lebih-lebih orang yang dah bantu kita, orang yang dah tolong kita. Jangan buat macam tu kat orang tu. Kesian dia orang. Dia bantu, dia ikhlas kerana Allah. Mungkin dia tak bukan, kalau dia seorang yang bersifat, aku dah bagi tahu satu dunia dah siapa dia ni kan.
Tapi aku rasa benda tu tak baik untuk aku, like, macam aku nak tolong dia memang betul-betul tolong, sekarang dia tak dapat. Jadi aku rasa masih nak tolong, tapi bila nama kau keluar ni, teringat. Teringat benda tu je. Jadi kau orang ni kenapa yang ada ni tak nak tekan love ni? Takkan 890 je hari ni. Aku nak 1000 lebih setiap hari. Faham tak? Yang mana selalu yang ada ni. Kak Asma, Kak ni, Kak tu semua, tolonglah tekan lagi banyak. Kan, bila banyak kan baru sedap. Alright? Dan hari ni Abang dah bagi satu, betul? One, iaitu istiqamah. Apa tu pengertian istiqamah yang sebenarnya? Alright, apa itu istiqamah? Bukan buat konsistensi. Istiqamah adalah satu target, satu destinasi yang kita nak capai dalam hidup kita, dalam segala perkara yang kita berniat kerana Allah. Maka bila kita letakkan istiqamah tu, kita akan rasa lebih teruja lah, rasa lebih macam bersemangat, rasa lebih bertanggungjawab dalam segala benda tu. Jadi saya nak anda terus bagi love tu. Alright, lagi sikit je, lagi sikit dah 1000. Bila dah 1000 aku dah okey dah, Alhamdulillah. Lepas tu share banyak-banyak. Alright, awak hari ni punya topik ni awak patut share. Awak patut share pada semua orang, sebab ramai orang yang memang dalam keadaan keliru dengan istiqamah. Right, nanti mungkin saya cerita pasal zakat esok. Ada juga yang keliru dengan zakat. Jadi hari ni saya nak bagi supaya awak macam understand. Like understand. Ini bukan daripada seorang ustaz, ini daripada seorang biasa, orang yang biasa. Orang yang sama macam ramai kita. Mungkin awak yang depan saya ni lagi lebih hebat dalam agama. Like banyak tahu. Saya ni bukan orang yang hebat dalam agama, tapi saya cuba praktis apa yang saya tahu, apa yang saya faham, saya praktis. Itu je yang mungkin saya ni macam buat benda tu. Saya buat dan saya mula like dapat hasil daripada apa yang saya buat tu. Saya nampak dia punya kekuatan, nampak dia punya power dia, right? So istiqamah tu, bila kita letak istiqamah as a perfection, as benda yang kita nak capai, kita dapat power. Right? Sebab kita lakukan kerana Allah, kita nak sentiasa perfect. Sebab tu kita tak pernah ataupun tak boleh kita rasa diri kita ni dah cukup hebat dah. Tak ada. Alright, kita tak boleh sekalipun kita rasa macam kita dah hebat, kita dah terror, kita dah tahu semua, orang lain ni semua macam alah apa ni orang lain semua, aku lebih hebat. Bila kita ada saja benda tu, kita dah hilang daripada istiqamah. Alright, kita dah tak akan mencapai perfection. Orang macam itu tak akan dapat istiqamah dalam hidup dia. Sebab tu kita bila kita letakkan istiqamah dan kita tahu istiqamah tu hanya Allah yang punya, jadi kita terus ke arah untuk lebih baik. Itu istiqamah, right? So itulah yang saya thanks sekiranya ada moral the story kat situ. Betul lah, aku kau ingat aku cerita duduk sini cerita dongeng duduk 1 jam ni cerita dongeng aku cerita betul lah, babe. Ni nampak Wadul ni daripada Batam. Ini adik-beradik aku yang datang kelas daripada Batam, dan sekarang Alhamdulillah dia dah capai financial independent. Alright, dia sekarang pemilik beberapa perniagaan di Batam, dan juga dia telah tahu power of passive income. Macam mana passive income ni boleh menjadikan dia lebih bahagia. Dia lebih dapat menumpukan banyak amal ibadah. Sebab dia dah ciptakan banyak passive income yang mengemudikan dia punya perjalanan hidup. Kewangan, keperluan kewangan semua disiapkan. Jadi kita dapat istiqamah dalam ibadah. Kita dapat istiqamah dalam ibadah supaya kita lebih perfect dan perfect. Itulah Wadul. Jadi korang boleh berkenalan dengan Wadul ni. Wadul dia ada di Batam, di Batam, Indonesia. Alright, kita ada beberapa adik-beradik dekat Batam, insya-Allah. Kita ada adik-beradik dekat Jakarta, kita ada adik-beradik dekat Brunei. Sebab tu bila kau masuk grup adik-beradik ni, kita insya-Allah kita ada ramai adik-beradik di serata tempat. Malahan sebab aku dah pergi London, aku dah pergi, ada juga adik-beradik kat London, ada dekat India. India tu banyak kan. Sebab India tu kan macam mukaku. Alright. Jadi adalah macam tu. Alright, Wadul, apa khabar Wadul? So I hope Wadul dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bagaimana Idul Fitri? Alright, Wadul, bagaimana suasana hari raya di Batam? Saya harap dalam very best, right? Very best. Dekat Singapura, Wadul, kita beraya di rumah masing-masing, Wadul. Kita tak dapat keluar ke mana-mana pun, Wadul. Kita terpaksa duduk kat sini dan beraya kat sini. Dah 4 hari, dah 5 hari kita beraya kat rumah sendiri. Kita tak boleh melawat siapa-siapa. At least Malaysia dibenarkan untuk pergi menziarah hari pertama tu kan, 20 orang boleh gather dan sebagainya. Tapi kita langsung tak ada. Alright, jadi kita berzoom saja, Wadul. Jadi Wadul kena bersyukur sebab Wadul kat Batam saya rasa Alhamdulillah. Alright, so tu Wadul ya. Waalaikumsalam. Azim terus nak contact tu, Azim. Azim, konten kau nak pergi Batam ni kenapa, Azim?
Dah lah kau semalam cerita macam-macam, hari ni dah nak cerita pasal Batam pula. Kau jangan main-main. Okay. Okey, ada tak soalan-soalan lain? Alright, so ada soalan tak? Kalau tak, kita dah sampai pukul 10 dah, Alhamdulillah. So pukul 11 jangan lupa, bagi yang belum register untuk program Abang Abu, biak duit yang saya akan berlangsung pada 11 nanti. Alright, insyaAllah. Kita akan bersiaran dalam webinar, dia bukan live, dia dalam webinar. Jadi bagi yang berminat memang kena join webinar pukul 11 sampailah dalam 45 minit. Dan tengah hari ni kita ada lunch hour show. Lunch hour show hari ni kita talk about anything. Thursday talk ni the anything. Kalau Friday the facts, Friday facts. Saturday is like Saturday startup, Sunday special, Monday money, Tuesday tech, Wednesday woman. So semua dah di every lunch hour 12 hingga 1 petang di tempat yang sama, right? Kalau anda boring, tak tahu mana nak pergi, tak tahu nak dengar apa, datang, kita ada DJ yang akan menghiburkan anda, insyaAllah, right? So itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini, dan terima kasih kepada semua yang datang. Dan saya hari ini juga rasa gembira sebab dah lepas saya punya target 1,500 pula. Dia everyday dia lepas target love Abang Abu, right? So hari ini ambil peluang untuk share benda yang kita kongsikan, apa itu istiqamah, alright? Kepada semua kenalan anda di Facebook anda, di timeline anda, just share saja, ataupun start a watch party dan ajak member-member untuk bersama-sama dengan kita semua, kita mempelajari banyak benda-benda yang baru. Mungkin kalau ada silap dan salah tu datangnya daripada saya, yang baik sebenarnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, alright? So itu saja daripada Abang Abu. Yang ramai orang cakap handsome-nya. Ada yang cakap, wow, macho lah dia. Ada yang cakap, hotnya. Tapi yang penting, manisnya.